أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ثبتنا وإياهم على المنهج الذي يرضيك وأدم استمساكنا بحبل طاعتك وحسن الإقبال عليك وارزقنا كمال التقوى وحسن مخافتك ومراقبتك في السر والنجوى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban yang dihormati Al-Fadil Ustaz Haji Hanafiah bin Abdul Razak, panel pakar falak Jakim dengan tajuk rezeki yang diberkati daripada ayat 27 surah Asy-Syu'ara. InsyaAllah kita akan bersama pada malam ini di kuliah Isyak. Yang dihormati staf pentadbiran Gemar Iman yang dikasihi dan dialu-alukan kehadiran muslimat yang masih berada di Google Meet pada malam ini semenjak daripada kuliah Maghrib tadi. InsyaAllah kita akan meneruskan bersama dengan Al-Fadil Ustaz. Untuk tidak melewatkan masa dan untuk tidak melengah-lengahkan masa, kita mohon untuk keberkatan halaqah Isyak pada malam ini. Kita jumpa Al-Fadil Ustaz untuk memimpin bacaan Quran dan seterusnya kita jemput untuk meneruskan kuliah Isyak pada malam ini. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim. Bismillahil Fatihah. Tafadhal ya Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الحمد لله Wassalamun ala ibadihi allazina astafa amma ba'd. Terima kasih kepada puan pengacara majlis, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, ibu-ibu, bapa-bapa, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Pertamanya kita panjatkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Malam yang berbahagia ini ada ruang dan masih berpeluang. Moga-moga kita dari kalangan hamba-hamba Allah yang bijak memanfaatkan peluang. Janganlah kita dari kalangan hamba-hamba Allah yang tak sudah sia-siakan peluang. Tercecir peluang. Tidak bijak dalam merebut peluang. Kerana peluang hanya sekali. Itulah dia kehidupan. Apa makna hidup? Hidup ini peluang. Maka kita hidup di muka bumi ini sekali sahaja. Inilah peluang yang Allah Subhanahu wa taala berikan, Allah Subhanahu wa taala sediakan. Baiklah. Malam yang berbahagia ini izinkan saya untuk membicarakan rezeki yang diberkati. Kenapa nak bicarakan rezeki yang diberkati? Kerana ada 3 perkara yang Allah Subhanahu wa taala tuntut agar kita bereskan, kita sempurnakan, kita uruskan dengan baik selagi hayat di kandung badan. Selagi hayat di kandung badan.
Ya, pertama Allah Subhanahu Wa Ta'ala tuntut agar kita bereskan, sempurnakan tentang rezeki. Kita perlu uruskan rezeki, kita perlu bereskan rezeki, kita perlu sempurnakan. Ya, berhubung kait tentang rezeki yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan selagi hayat dikandung badan. Baik. Yang kedua, yang Allah Ta'ala tuntut untuk kita bereskan, untuk kita sempurnakan, untuk kita laksanakan, iaitu ibadah. Ibadah. Pertama, rezeki. Kedua, ibadah. Dan yang ketiga dituntut untuk kita bereskan, sempurnakan, uruskan dengan baik ialah kesyukuran. Dengan kata lain, jangan mati selagi tak dapat bereskan urusan rezeki. Jangan mati selagi maknanya tak dapat bereskan urusan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan mati kiranya kita tak dapat buktikan kepada Allah kita ini sebagai seorang hamba Allah yang benar-benar bersyukur. Sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala firmankan pada ayat 17 surah Al-Ankabut. Ayat 17 surah Al-Ankabut. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fabtaghu 'indallahir rizqa wa'buduhu washkurulah ilaihi turja'un. Sadaqallahul azim. Artinya, carilah rezeki di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan sembahlah Allah, dan hendaklah kamu buktikan kepada Allah kamu menghargai kehidupan kamu di dunia ini, kerana kepada Allah jua akhirnya kamu dikembalikan. Fabtaghu 'indallahir rizqa wa'buduhu washkurulah ilaihi turja'un. Carilah rezeki di sisi Allah dan sembahlah Allah dengan sesempurnanya dan bersyukurlah, yakni hargailah banyak sedikit yang Allah kurniakan kepada kamu sepanjang kamu hidup di muka bumi ini. Kamu tak ke mana? Ilaihi turja'un. Kepada Allah jua akhirnya kamu dikembalikan. 3 yang perlu kita bereskan. Rezeki, ibadah, syukur. Rezeki, ibadah, syukur. Baik. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut dulu rezeki. Baru Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut ibadah. Dan Allah Ta'ala akhiri tuntutannya kepada kita untuk kita buktikan kepada Allah kita ini insan yang bersyukur. Baik. Persoalannya, kenapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut dulu rezeki pada ayat 17 surah Al-Ankabut? Baru Allah Ta'ala ikuti dengan tuntutan untuk kita melakukan amal ibadah. Dan Allah Ta'ala akhiri dengan menuntut agar kita buktikan kepada Allah kita ini sebagai seorang hamba Allah yang bersyukur, benar-benar menghargai apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan. Baik, pandai. Ya, ustazah kita dah keluarkan di situ.
Oleh itu, rentetan daripada itu, maka kita kemukakan dulu tentang rezeki. Tiga perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala tuntut untuk kita bereskan, sempurnakan selagi hayat di kandung badan sebelum kita mati. Bereskan persoalan rezeki, yang kedua ibadah, dan yang ketiga syukur. Rezeki, ibadah, syukur. Baik, malam ini kita bicarakan dulu soal rezeki. Rezeki, perkataan bahasa Arab, razaqah, yang membawa erti kekuatan hidup. Apa makna rezeki? Rezeki itu bahasa Arab, membawa arti kekuatan hidup. Untuk kita terus hidup, kita perlukan kekuatan. Jadi kekuatan untuk meneruskan hidup itu ialah rezeki. Maka kita akan kata harta. Harta itu rezeki. Kerana harta itu kekuatan untuk meneruskan hidup. Kalau kita kata anak pinak itu pun rezeki. Kerana anak pinak diperlukan untuk kita menjalani hidup. Bentuk rezeki. Kalau kita kata, makan minum pun itu rezeki. Kerana makan minum itu adalah kekuatan. Kita perlukan kekuatan untuk meneruskan kehidupan. Jadi rezeki membawa arti kekuatan untuk hidup. Maka pelbagai bentuk rezeki. Oleh itu, perkara yang perlu kita faham ialah bagaimana rezeki yang perlu kita usahakan, rezeki yang perlu kita bereskan, rezeki yang perlu kita manfaatkan itu diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kalau sebut soal rezeki takkan dapat memenuhi kehendak, kemahuan, cita rasa manusia. Banyak macam mana pun takkan mencukupi. Banyak macam mana pun takkan dapat memenuhi kehendak, kemahuan, cita rasa, kemahu manusia. Maka yang akan dapat memenuhi dan mencukupi kehendak, kemahuan manusia itu ialah rezeki yang diberkati. Rezeki yang diberkati sahaja yang dapat memenuhi kehendak, keperluan, hajat manusia itu sendiri. Baik. Oleh itu, Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui. Allah Subhanahu Wa Taala Maha bijaksana. Allah Subhanahu Wa Taala telah susun aturkan habuan rezeki kepada setiap insan yang menjalani hidup di muka bumi. Setiap insan yang menjalani hidup di muka bumi, Allah Subhanahu Wa Taala telah susun aturkan bahagian masing-masing, habuan masing-masing, mengikut keperluan masing-masing. Ini dia betapa maha bijaksananya Allah Subhanahu Wa Taala. Soal rezeki, Allah Subhanahu Wa Taala telah susun aturkan.
Allah Subhanahu wa Ta'ala telah agih-agihkan bahagian masing-masing, habuan masing-masing, mengikut keperluan masing-masing. Oleh itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala isytiharkan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala susun aturkan, agihkan, apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala susun aturkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala bahagi-bahagikan rezeki kepada setiap insan yang menjalani hidup di muka bumi ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala perakukan pada ayat 27 surah Asy-Syura, ayat 27 surah Asy-Syura, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau basatallahu ar-rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard walakin yunazzilu biqadari ma yasha innahu bi'ibadihi khabirum basir. Sadaqallahul azim. Ayat 27 surah Asy-Syura, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sekiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpah ruahkan habuan rezeki kepada seluruh umat manusia yang menjalani hidup di muka bumi, nescaya mereka itu, umat manusia, melakukan kerosakan kerana menyalahgunakan limpahan rezeki yang berlebih-lebihan diraih dan diperoleh. Akan tetapi Allah Maha Bijaksana. Allah Subhanahu wa Ta'ala jualah yang menentukan kadar banyak mana diberikan kepada hamba-hambanya, umat manusia, mengikut keperluan masing-masing. Kerana bahawasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui apa keperluan hamba-hambanya, lagi Maha melihat bagaimana hamba-hambanya membuat pilihan dengan limpahan rezeki yang diberikan. Allah Maha melihat apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya dengan limpahan rezeki yang dikurniakan. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah. Ayat 27 surah Asy-Syura, Allah Subhanahu wa Ta'ala perakukan bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala susun aturkan rezeki, agih-agihkan rezeki, bahagi-bahagikan rezeki kepada setiap insan yang menjalani hidup di muka bumi ini mengikut keperluan masing-masing dan mengikut kedudukan masing-masing. Kedudukan begini, beginilah kadar rezekinya. Keperluannya begini, beginilah banyak sedikit rezekinya. Oleh itu, Maha bijaksananya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan sama sekali memberi rezeki di luar kemampuan hamba-hambanya
dari kalangan umat manusia. Maka apa yang diberi mengikut keperluan masing-masing, mengikut kedudukan masing-masing. Orang ni dapat banyak. Kenapa orang dapat banyak? Kerana ada keperluan untuk dia mendapat rezeki yang lebih banyak dari orang lain. Orang ini dapat rezeki paras hidung, tak lebih sikit pun. Kerana itulah keperluan untuk dia. Bahaya bagi dia. Kiranya diberi rezeki melebihi daripada keperluan dia. Kenapa? Jealous ke? Tidak. Kerana kedudukan dia. Kedudukan dia. Status dia, begitulah rezeki yang patut dia terima. Yang tak patut diterima, maka tak diberikan kepadanya. Maha bijaksananya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau basatallahu rizqa li'ibadi la baghaw fil ard. Ayat 27 surah Asy-Syura. Allah Subhanahu wa ta'ala perakukan, dan sekiranya Allah Subhanahu wa ta'ala melimpah ruahkan rezeki kepada hamba-hambanya yang menjalani hidup di muka bumi, pasti hamba-hambanya itu menyalahgunakan kelebihan rezeki yang melimpah ruah dengan melakukan kejahatan. Rezeki yang melimpah ruah telah mendorong umat manusia itu melakukan kemaksiatan, melakukan kemungkaran, melakukan perkara-perkara yang Allah benci sama sekali. Tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Maka dengan itu Allah Subhanahu wa ta'ala ijtihadkan. Walakinallaha yunazzilu biqadarin ma yasha. Akan tetapi Allah yang menurunkan rezeki dari langit diagihkan kepada setiap hamba-hambanya yang menjalani hidup di muka bumi ini mengikut keperluan masing-masing, kedudukan masing-masing. Menjelaskan hal ini, Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Skandari rahimahullah wafat pada tahun 709 Hijrah. Dah wafat 700 tahun yang lalu. Mengemukakan dalam kitabnya Syarah Al-Hikam, Al-Imdad bihasabil istiqdad. Dapatan perolehan seseorang itu berdasarkan persiapan persediaan untuknya. Ya. Maka dia takkan dapat lebih. Kecuali kalau dia nak lebih juga, dia perlu ada persiapan persediaan untuk dirinya. Apabila dia mendapat limpahan rezeki yang melebihi daripada kadar patut. Ya, bagi kita, maknanya kalau kita nak sangat rumah banglo. Ya, walhal kedudukan kita tak layak mendapat rumah banglo. Walhal keperluan kita tak perlu pun bagi kita ni rumah banglo. Tapi nak juga rumah banglo. Boleh. Kita kena buat persiapan persediaan. Rohani jasmani. Bagi kita
mendapat limpahan rezeki yang membolehkan kita mendirikan sebuah banglo di Balakong. Oh, di Kuala Lumpur. Kaya raya. Kalau dekat Johor Bahru, Horizon Hill. Horizon Hill. Iko, ya Allah, kaya. Kaya Isledang. Kaya, ya Allah, macam-macam lah. Mampu bersedia membuat persiapan rohani, membuat persiapan jasmani untuk mendapat limpahan-limpahan rezeki yang membolehkan kita mendirikan sebuah banglo complete set package. Ada kolam renang pula. Ya Allah. Ya. Nak jelaskan. Di sini Allah Maha Bijaksana. Allah Maha Mengetahui. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan pada ayat 27 surah Asy-Syura, ayat 27 surah Asy-Syura, di akhir ayat 27 surah Asy-Syura, innahu bi'ibadihi khabirum basir. Bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui bagaimana 3 pilihan, keputusan, tindakan hamba-hambanya apabila melimpah ruah rezeki yang diberikan. Ada nyanyian lagu, siapa nyanyi lupa lah, dah meninggal dunia tu. Dulu lain, sekarang lain. Dulu susah, cukup-cukup paras hidung aja. Apa yang diraih, apa yang diperoleh. Jadi maknanya pendapatan bulanan dia cukup-cukup aja. Makan, minum, pakai. Rumah pun rumah sewa aja. Ya Allah. Ya, rumah pun rumah sewa aja. Oh, SM Salim dulu lain, sekarang lain. Ya. Maka oleh kerana pendapatan suami isteri, kita kata perkongsian hidup. Jadi apabila perkongsian hidup ini harta sepencarian. Ya Allah, sama-sama cari kan. Sama-sama cari pun setakat itu aja. Yang kita mampu setakat rumah kos rendah aja. Rumah kos rendah aja. Itulah yang kita mampu. Kereta pun paut steering. Bukan paut steering, paut steering. Suara aerobag. Itu adalah yang kita boleh kan. Apakan daya. Baik. Maka Allah Maha mengetahui. Ketika orang tu rezeki dia paras-paras hidung aja. Pilihan dia terbatas. Dia tak banyak pilihan kan. Yang kedua, keputusan dia. Keputusan yang dia perlu buat pun terbatas. Dan yang ketiga, tindakan dia. Tindakan dia pun terbatas. Kita ni 3 aja perkara. Pilihan, keputusan, tindakan. Ketika rezeki paras hidung aja, pilihan terbatas, keputusan yang kita boleh buat pun terbatas, tindakan yang boleh kita ambil pun terbatas. Maka maknanya pakai ajalah kereta Iswara Aerobag tu. Paut steering. Kesian. Allah Maha Berkuasa. Kita pun rayulah. Mintalah ya Allah sebelum mati bagilah aku sekali nak rasa, nak
rasa wildfire. Nak rasa wildfire. Apa nama? Power steering. Power steering. Wah. Allah Maha berkuasa. Tapi ingat, ya, Imam Ibnu Atha'illah Askandari ingatkan kita, kalau kita berhajat sangat, nak rezeki melimpah ruah, kita terlebih dahulu membuat persiapan rohani dan jasmani. Ya, kenapa takut-takut rohani kita tak bersedia mendapat limpahan rezeki. Jasmani kita pun tak bersedia mendapat limpahan rezeki. Ya, doa punya doa Allah kabulkan. Dapatlah. Ya Allah, rezeki dulu dia mula-mula kerja cikgu, DG, dia maktab aja, maktab perguruan. DG 32, ada ijazah DG 41, naik DG 48. Dia potong pula orang DG 52, baru 10 tahun kerja DG 52. Ya Allah, baru 15 tahun jusasi. Ya Allah, besarnya, bukan mengambil jusasi, besar tu tak faham, tak apa, dengar je. Besarnya gaji dia. Wah, bagaimana persiapan rohani dia, jasmani dia. Kerana dulu lain, bila gaji dah besar, taste kau putih, ya Allah, kau putih, kehendak dia berbeza, maka pilihan tak terbatas. Dia boleh pilih. Ya, isterinya boleh pakai Gencu Avon dia. Maka perabot kat rumah dia boleh tukar perabot hot mount. Ya Allah, steering. Ya Allah, tu dia. Allah innahu bi'ibadihi khabirum basir. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui bagaimana pilihan hamba-Nya apabila dilimpah ruahkan rezeki. Bagaimana keputusan seseorang hamba-Nya apabila dilimpah ruahkan rezeki. Bagaimana tindakan seseorang hamba-Nya apabila melimpah ruah rezeki. Ya, ada kedui kahwin, baju baru, satu suit. Ya Allah, jangan. Marah orang. Yelah, macam-macam cerita, ya. Sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala isytiharkan bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala beri rezeki kepada hamba-Nya itu rezeki yang diberkati. Dengan kata lain, rezeki yang kita dapat ni adalah rezeki yang barakah. Rezeki yang Allah beri mengikut keperluan kita dan kedudukan kita dan kemampuan kita. Dia tiga. Kemampuan, keperluan, kedudukan. Malah Imam Ibnu Atha'illah Askandari rahimahullah wafat pada tahun 709 Hijrah, dah wafat. Ya, 700 tahun yang lalu. Menulis dalam kitabnya Syarah Al-Hikam, Al-Imtihan biqadril imkan. Al-Imtihan biqadril imkan. Ujian Allah, dugaan Allah kepada seseorang itu mengikut kedudukan masing-masing. Dengan kata lain, orang yang gajinya, aku tak faham lah yang before, tak kerti langsung bab tu. Senang gini, orang yang gajinya 3,000 berbeza. Ujian untuk orang yang gaji 5,000 berbeza untuk orang yang pendapatannya 10,000. Al-Imam
Al-Syaikh Al-Imam Ibnu Atta'illah Askandari rahimahullah nyatakan al-imtihan biqadril imkan. Ujian Allah, dugaan Allah, cobaan Allah kepada hamba-hambanya yang menjalani hidup di muka bumi ini mengikut kemampuan masing-masing. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Allah Ta'ala tak akan uji di luar kemampuan. Orang yang pendapatannya 3,000 diuji, diduga, dicoba sesuai dengan pendapatan di 3,000 sebulan. Ya, orang yang gajinya 10,000 sebulan diuji, diduga, dicoba sesuai dengan pendapatan RM10. Ya, orang, ya Allah, orang yang gajinya 65,000 akan diuji, diduga, dicoba sesuai dengan kedudukan dia yang dapat meraih memperoleh gaji 65,000. Saya ada kawan-kawan saya sama-sama belajar, ya. Rezeki dia jadi menteri. Oh, jadi menteri. Ya Allah, kawan baik, jadi menteri. Perkara pertama yang saya tanya dengan dia, dan dia marah pula dengan pertanyaan tu. Dia tanya, saya tanya dengan dia, yang amat berhormat Datuk, ada tak payah ada Datuk, kita kan sama-sama sekolah. Dia kata, apa nak tanya Datuk, bukan yang amat berhormat Datuk, berapa pendapatan Datuk? Kenapa nak tanya itu? Dia kata, kan sekarang kan menteri-menteri dah wajib apa namanya itu, kena membentangkan penyata keuangan masing-masing, LHDN, kan nanti dikejar oleh SPRN. Dia kata, alah Ustaz Hanafiah, 65,000 je gaji aku. Gaji menteri 65,000 gaji menteri. Ya Allah, aku cakap, besarnya 65,000. Dia kata, Ustaz pun kita buat gaji ke? Ini Ustaz akhir zaman lah. Ini bukan Ustaz awal zaman. Ini Ustaz akhir zaman lah. Dia kata, Ustaz pun nak gaji itu. Ustaz akhir zaman pun nak gaji macam gitulah. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Dia kata, apa nasihat Ustaz pada saya? Nasihat aku pada kawan baik aku yang berstatus menteri, al-imtihan biqadril imkan. Imam Ibnu Atta'illah Askandari rahimahullah wafat pada tahun 709 Hijrah, dah wafat 700 tahun yang lalu. Dalam kitabnya Syarah Al-Hikam menyatakan ujian, dugaan, cobaan Allah kepada hamba-hambanya mengikut kedudukan. Kedudukan seseorang itu boleh diukur pada jumlah pendapatan bulanan. Gaji Datuk 65,000, maka ujian Datuk yang Datuk bakal terima sesuai dengan 65,000 tu. 65 tu. Wah, dia kata, kalau gitu beratlah Ustaz. Beratlah. Tak mampu saya Ustaz. Tak mampu serahkan jawatan menteri itu pada aku. Astagfirullah. Dia kata, Ustaz pun tamak juga. Ustaz akhir zaman lah. Jadi, kalau gaji saya maknanya 3,500. Allah uji saya sesuai dengan pendapatan saya 3,500. Kawan baik saya jadi menteri 65,000. Maka hebat ujian, dugaan, cobaan yang diterima. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat
yang dirahmati Allah, maka baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemukakan dalam sabdaannya, hadis riwayat Imam Ahmad, hadis riwayat Imam Al-Hakim, khairul rizqi ma yakfi, khairul rizqi ma yakfi, sebaik-baik rezeki itu rezeki yang memadai mengikut keperluan kedudukan masing-masing. Itulah rezeki yang terbaik. Itulah rezeki yang diberkati. Bukan rezeki yang melimpah ruah di luar keperluan dia, di luar kemampuan dia, di luar kedudukan dia. Ya, saya menasihatkan anak-anak saya. Yalah, dah ada cucu ni kan. Dah umur 57 tahun. Dah bersara awal. 36 tahun pun saya terus bersara lah kan. Maka, yalah, nasihatkan kepada anak-anak. Apa yang Imam Al-Ghazali wafat pada tahun 505 Hijrah. Imam Al-Ghazali rahimahullah wafat pada tahun 505 Hijrah. Dah wafat 900 tahun yang lalu. Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam menafsirkan ayat 27 surah Asy-Syura yang bertajukkan rezeki yang diberkati, yang mana apa yang Allah anugerahkan kepada kita sesuai dengan kedudukan, keperluan diri kita, keluarga kita. Ya, maka perlu tabah dan sabar dalam mencari rezeki. Perlu tabah, sabar dalam mencari rezeki. Baik. Oleh itu, Imam Al-Ghazali dalam menghuraikan, menjelaskan ayat 27 surah Asy-Syura mengemukakan pendek saja. Ar-rizqu ala qadril umur. Rezeki yang Allah berikan kepada kita ni sebenarnya mengikut tahap usia umur. Rezeki yang Allah berikan kepada kita ni sebenarnya mengikut tahap usia umur kita. Baik. Dia bermula dengan zamanuddin. Imam Al-Ghazali nyatakan. Bermula dengan zaman kesempitan. Zaman kesempitan. Zaman kesempitan tu sebelum usia 40 tahun. Sebelum usia kita 40 tahun, kita diuji, diduga, dicoba oleh Allah dengan menghadapi kesempitan rezeki. Kita akan merasakan, Allah, sempitnya rezeki. Sukarnya nak dapat rezeki. Dapat pun cukup-cukup aja. Lepaslah bayar hutang, bolehlah bayar kadar takrif TNB yang dah naik kadar takrifnya. Lepaslah bayar YTL SAJ, bolehlah bayar bil-bil. Lepas. Lebih pun lebih RM10 tuju. Tolak gaji tu, anak-anak kita baru kerja dapat gaji 2,300. 2,300 dia tolak. Dia kata tolak duit minyak apa semua. Lebih RM10 je. Tak apa, saya kata. Simpan RM10. Kalau sebulan kau boleh simpan RM10, setahun berapa? RM120. Ada juga. Dia kata sampai bila? Sampai bila?
Jadi saya kata dengan dia, apa pun, ya, memang kita bermula dengan zaman nudik, zaman kesempitan. Ya. Sampai bila? Sampai umur 40 tahun. Anak saya lepas ijazah sarjana muda, saya suruh dia kerja. Dia kata nak sambung master. Tak payahlah, aku cakap. Nantilah. Dia kata orang nak sambung master. Bapak muka duit tak ada. Kau nak pinjam scholarship, mana ada. Je. Kenapa mesti kerja? Bagus bila kita bekerja ni, kerja tu akan mendidik kita. Bila kita bekerja, mencari nafkah, ianya akan mendidik kita. Mendidik minda, mendidik fikiran dan mendidik perasaan. Yalah, dia kata dia kerja. Dia kerja, dia pun kata, ijazah sarjana muda. Tak ada jawatan yang mengikut sijil. Tak apa. Kerja aja. Yang semampu, sedaya yang boleh. Dan kerja tak mengganggu ibadah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerja apa aja. Jangan malu. Kerja yang halal. Kerja 1,800. Baguslah tu, saya kata. Dia kata, mana ijazah sepatutnya 2,400. Tak apa, 1,800 tak apa. InsyaAllah ada. Dia kata, teori apa ni? Dia kata, teori apa? Dia tanya bapak dia kan ustaz. Zaman nudik, zaman sempit. Kita akan merasai zaman sempit ni sehingga usia 40 tahun, kata Imam Al-Ghazali. InsyaAllah, apabila melepasi umur 40 tahun, tu namanya zaman tafrijiyah. Zaman tafrijiyah. Zaman di mana Allah bebaskan kita. Lepaskan kita daripada kesempitan rezeki. Sebelum 40 tahun, kita akan merasai kesempitan rezeki. InsyaAllah, selepas 40 tahun, berkat tabah, sabar, reda, tawakal pada Allah, selepas 40 tahun, kita akan dilepaskan daripada belenggu kesempitan rezeki. Itu namanya zaman tafrijiyah. Zaman tafrijiyah. Selawat tafrijiyah. Pandailah ustazah kita ni. Pandai betul lah. Ya Allah, tak sangka. Zaman tafrijiyah. Dibebaskan kita daripada kesempitan rezeki. Lepas tu dia tanya, nak kahwin, ada anak. Tak apa, hadapi. Jangan takut. Allah yang beri. Allah yang beri rezeki. Ini nak jelaskan ayat 27 surah Asy-Syura yang Imam Al-Ghazali tafsirkan. Ar-rizqu ala qadril umur. Rezeki yang Allah beri kepada kita mengikut tahap usia umur. Sebelum 40 tahun, zaman nudik, zaman kesempitan. Selepas 40 tahun, zaman tafrijiyah, dibebaskan daripada kesempitan rezeki. Melepasi 50 tahun. 50 tahun, 51, 52, itu namanya zamanur raha. Zamanur raha. Zaman bermewah-mewah dengan rezeki. Ya Allah, dah umur 50 tahun, kita dah ada pengalaman. Kita dah ramai kawan. Allah Ta'ala pun tunjukkan kepada kita saluran-saluran rezeki. Selama ni kita hanya tahu saluran rezeki itu satu saluran sahaja. Makan gaji dengan kerjaan. Tapi kita dah nampak dah, ada saluran rezeki yang ini yang halal. Saluran rezeki yang ini pun yang halal. Maka itu namanya disebut sebagai zamanur raha, zaman mewah. Bila melepasi usia 50 tahun. Melepasi usia 50 tahun. Pun begitu. Ya, 51 sampai 69, 10 tahun. Masuk aja umur 60, maka itulah zaman di mana kita bersedia untuk
menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang saya kuliahkan dahulu. Hadis riwayat Imam Ahmad. Hisadu ummati ma baina sitin ila sabai. Usia umur umatku di dunia ini antara 60 hingga 70 tahun. Kadang-kadang 80, jarang-jarang 90. Kebanyakan usia umur kita ni antara 60 hingga 70. Baik, sebelum 40 zaman kesempitan rezeki. Selepas 40 zaman dilepaskan daripada kesempitan rezeki. Masuk 50 tahun barulah zaman nak mengecapi sedikit kemewahan rezeki. Ya, pencet pula awal. Ya. Kenapa? Kerana masuk umur 60 tu bersiap sedialah. Kerana umat akhir zaman usia umurnya antara 60 hingga 70. Jarang-jarang 80. Kadang-kadang 90. Itu yang Imam Al-Ghazali rahimahullah wafat pada tahun 505 Hijrah. Dah wafat 900 tahun yang lalu. Tunjuk ajarkan kepada kita perjalanan usia umur manusia mengikut dapatan perolehan rezeki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepadanya. Ya. Kalau tanya dengan saya, begitulah. Itulah juga yang saya tempuhi dalam hidup. Sampailah saya usia 56 tahun lalu buat keputusan untuk bersara awal. Ya, tak mengapa. Ya. Kata kawan-kawan, maknanya kenapa kau bersara awal? Gaji kau naik, belum naik lagi. Sabar, jangan takut. Kerana kalau ikut jadual, begitulah. Jadi maknanya rezeki ni antara perkara yang dituntut untuk kita urus tadbir dengan baik. Kerana apa? Ramai yang sesat akibat daripada tidak mengurus tadbir baik rezekinya. Ramai yang jadi sesat akibat daripada tidak mengurus tadbir baik urusan rezeki. Baik, saya nak bawa satu cerita lah. Cerita rezeki ni kita akan sambung-sambung lagi. Nak bawa satu cerita sebelum nak menamatkan kuliah Isyak kita ni. Cerita ni daripada seorang tokoh ulama as-salafus salih, iaitu Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid Al-Bustami wafat sekitar tahun 300 Hijrah. 300 Hijrah. Seorang tabi'ut tabi'in. Baik. Asy-Syaikh Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami. Asy-Syaikh Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami satu hari dia mengajar. Tengah-tengah dia mengajar, ada seorang pelajar dia, orang tua lah, tiba-tiba bangun angkat tangan. Asy-Syaikh Abu Yazid Al-Bustami, izinkan aku bertanya dengan tamu. Silakan. 2 soalan. Maknanya lepas ni tak ada tanya lah ya. Dah 10 suku kita tamat je lah ya. Cuma nak cerita 2 persoalan. 2 persoalan. Silakan, kata Asy-Syaikh Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami rahimahullah. Aku adalah seorang penggali kubur.
dan aku telah bertaubat. Kerana aku setelah aku menggali tanah perkuburan dan aku kebumikan mayat di sebelah siang, maka di sebelah malam aku gali semula untuk aku mencuri kain kapan. Kerana mana-mana keluarga yang kaya, mereka akan mengkapankan dengan kain putih yang baru. Baik, yang miskin, mereka ambil kain putih yang lama sahaja sebagai kain kapan. Maka mana-mana mayat yang dikapankan dengan kain kapan yang baik, putih, baru, malam aku akan gali semula, aku akan ambil, ya, aku akan ambil kain kapan itu, aku curi dan aku jual semula. Maka Abu Yazid Al-Bustami menyatakan, tahukah kamu perbuatan kamu itu berdosa? Wah, dia diam. Baik, aku telah bertaubat. Baik, kamu telah bertaubat. Tapi perbuatan kamu itu berdosa. Kenapa selama ini kamu mencuri kain kapan? Dia kata, saya mencuri kain kapan kerana susahnya hidup. Jadi tak tahu nak kerja apa. Selain daripada gali kubur, sumber pendapatannya tak banyak. Jadi terfikir dengan mencuri kain kapan baru dan jual semula, maka dapat menjaga hidup. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Baik, soalan pertama dah dijawab. Perbuatan mengambil kain kapan itu berarti mencuri kain kapan, berdosa. Bertaubatlah. Baik, soalan kedua. Saya Ustaz. 100 orang. Alah. 100 orang. 100 orang yang saya curi kain kapannya, hanya seorang sahaja. Apabila saya cabut kain kapannya, saya dapati wajahnya menghadap kiblat. 99 mayat yang saya curi kain kapannya, semua wajahnya membelakangi kiblat. Walaupun ketika mula-mula dikebumikan, wajahnya dihadapkan ke kiblat. Tetapi ketika penggalian pada malam untuk mencuri kain kapannya, maka wajah muka mereka itu telah terbalik membelakangi kiblat. Kenapa perkara ini berlaku? Menangislah Asy-Syaikh Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami. Lalu Asy-Syaikh Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami menyatakan, 99 orang mayat yang kamu curi kain kapannya dan wajah muka mereka itu membelakangi kiblat, menunjukkan mereka itu dimurkai Allah. Kenapa dimurkai Allah? Mereka itu mengkhianati soal rezeki. Mereka berdengki sesama sendiri soal rezeki. Mereka berkhianat sesama sendiri. Semuanya soal rezeki. Alhamdulillah. Kalau ada satu soalan, dijemput dan dipersilakan. Satu je lah. Dah 10 suku lah you. Dijemput dan dipersilakan. Ustaz, saya nak tanya. Ustaz, kalau yang soal rezeki ni, dia adalah termasuk dalam macam kelebihan kita dalam mungkin Allah bagi kita kesihatan, Allah bagi kita ilmu, semua tu kan Ustaz? Sebab semua benda tu pun akan dihasadkan ataupun dicemburui oleh orang-orang juga kan? Ya, betul. Itu semua termasuk. Jadi persoalan dia gini, seandainya Allah izinkan kita ada ilmu, dapat belajar banyak, maksudnya ada pelajaran lah sikit. Jadi sekiranya kita tak mengamalkan ilmu tu, maknanya kita dah tak mengurus baik
kita punya ilmu tu, betul tak Ustaz? Macam tu kan sebenarnya pengiraan dia. Dan juga kita dalam keadaan yang sihat tapi kita tidak berbuat apa-apa macam tu. Adakah jadinya itu maknanya kita sangat lemah dalam menguruskan rezeki yang Allah bagi tu, dan itu akan nanti dipersoalkan, betul tak Ustaz? Macam tu kan? Begitulah. Dan seandainya kita memilih untuk menggunakan apa yang Allah dah berikan kita punya taufik dan hidayah, contohnya macam untuk kita berbuat ketaatan ataupun kebaikan, tu adalah satu taufik dan hidayah daripada Allah, dan kita memilih untuk meneruskan jalan itu dan kita tak mahu terlalu mengejar keduniaan sebab Allah dah berikan kita taufik hidayah tu kan. Jadi adakah itu satu cara untuk kita menguruskan dengan cara yang baik, ataupun kita ikut je arus orang kata pergi kejar ni, pergi kejar tu, kita ikut. Macam mana tu Ustaz? Sekian. Terima kasih, baguslah. Orang pandai tanya lagi. Yang aku nak nyatakan di sini, apa yang berlaku ialah penyalahgunaan kelebihan. Orang tu ada ilmu. Bertambahnya ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu adalah rezeki. Kerana itu adalah kekuatan hidup. Ya? Rezeki itu makna kekuatan hidup. Maka dia ada ilmu pengetahuan. Dia berpengetahuan, dia ada rezeki, jadi kekuatan untuk hidup. Yang bahaya hari ini ialah penyalahgunaan kelebihan keistimewaan. Ilmu banyak, penyalahgunaan ilmu. Itu yang berlaku. Ilmu tu disalahguna. Ini yang berlaku. Inilah. Sebab itu jangan sampai penyalahgunaan kuasa. Ya Allah, berat. Sekarang ini semuanya salah guna. Salah guna dada. Ya Allah, salah guna kuasa. Salah guna ilmu. Salah guna rezeki. Itu yang akan didakwa. Wallahu a'lam bissawab. Saya kembalikanlah kepada pengacara majlis. Baik, terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Alhamdulillah, jazakallah. Ustaz ada program lain kot. Dah malam lah kan. Tua ni nak tidur awal. Akan datang boleh soal dulu. Mana-mana tu kan. Ya Ustaz. Tadi pun kuliah maghrib santak Ustaz. Selalunya kuliah isyak pukul 9.30. Maksudnya sempatlah kita sembang-sembang soalan sebelum kuliah. Tapi ini terus daripada 8 sampai 9 suku. Jadi terus Ustaz masuk pula. Jadi tak sempatlah kita nak menjawab. Itu okey Ustaz ya. Okey, jazakallah khairan katsiran atas perkongsian ilmu Ustaz tadi dengan huraian daripada, sorry Ustaz, tersalah cantitan surah Asy-Syu'ara pula. Rupanya surah Asyura. Jadi itu rezeki yang kami dapat pada malam ini. Alhamdulillah, huraian daripada surah Asyura tadi semoga menjadi pengajaran dan iktibar yang kita dapat peroleh daripada huraian-huraian dan pencerahan Ustaz tadi. Sama-sama kita mendapatkan bimbingan ya daripada surah-surah Al-Quran yang kita baca dan huraian daripada Al-Fadilah Ustaz, insya-Allah. Untuk seterusnya esok kita akan bersama dengan Ustaz, saya terlambat. Kita akan bersama pada jam 6.45 pagi akan bersama dengan Al-Fadil Ustaz Mahmud bin Mastam dengan tajuk Surah Yasin, doa dan tazkirah pada jam 6.45 pagi, insya-Allah. Dan dengan ini saya sudahi sorry. Dengan ini saya selaku moderator pada malam ini mohon kemaafan dan kekurangan dan kesilapan sepanjang mengadakan kuliah Isyak pada malam ini. Dan sebelum akhir, kita jemput Al-Fadil Ustaz untuk menutup majlis kita pada malam ini dengan bacaan tasbih kafarah dan suratul Asr, dan saya sudahi dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah.
wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum